Rugi sangat kalau kita tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang sangat bagus yang ramai anggap ianya biasa-biasa saja. Hakikatnya dengan selawat banyak memberi manfaat yang tak disangka-sangka. Besar kelebihannya bagi sesiapa yang sentiasa beramal dengan selawat. Insya-Allah pada video kali ini saya nak kongsikan 3 kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang-jarang orang tahu fadilatnya. Jom kita dengar bersama-sama. Pertama, antara kelebihan bagi sesiapa yang sentiasa mengamalkan selawat adalah diampunkan dosa dan diangkat darjat. Sebagai Muslim, sudah pasti kita tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Di samping kita sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat juga merupakan salah satu cara untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga, selawat boleh menaikkan darjat seseorang. Bukan darjat harta atau kekayaan sahaja, tetapi darjat yang paling kita inginkan sebagai seorang Muslim adalah darjat yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebaik-baik darjat ialah kemuliaan di sisi Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat, yakni melimpahkan rahmat kepadanya 10 selawat, menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat darjatnya 10 darjat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, selawat juga boleh mencukupkan keperluan kita. Bagi sesetengah manusia, apabila cukup keperluan di dalam hidupnya sudah memadai bagi dirinya untuk teruskan kehidupan di dunia. Yang pasti, keperluan yang cukup itu sudah melapangkan dada kita sebagai manusia. Jika ada duit tapi hati rasa susah, tak juga seronok. Jika mampu membeli makanan yang lazat tapi tak boleh nak makan, juga rasa tak sempurna. Maka dengan berselawat sebenarnya boleh melapangkan atau mencukupkan keperluan kita dalam kehidupan. Nabi SAW menjelaskan kepada Sayyidina Ubay bahawa orang yang memperbanyakkan selawat akan dicukupkan keperluannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Ubay, jika demikian Allah mencukupkan segala keperluan dan mengampunkan dosamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, sesiapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa mereka akan lebih mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita tahu, tidak semua doa kita akan dimakbulkan dengan mudah jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia, kita tak lari dari dosa yang kemungkinan menyebabkan doa kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimakbulkan. Namun di sini terdapat satu kaedah di mana jika kita amalkan selawat, pasti doa dan apa yang kita hajatkan akan dimudahkan. Kerana apa hajat kita dimudahkan? Kerana selawat itu adalah satu shortcut melalui pujian ke atas insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasihi Allah untuk kita mudah meminta apa sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itulah maka kita dapat apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah, jika kita memulakan doa kita dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua permohonan dia akan dihijab ataupun dihalang sehinggalah dibacakan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani. Alhamdulillah, itu sahaja perkongsian tentang kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lebih ringan dan sentiasa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam menghadapi ujian umat akhir zaman. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Bercakap dengan fakta, yang penting jangan auta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.